Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS edisi 6 Februari 2021. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas memeterai perjanjian penyelesaian komersial dengan Petronas pada Disember tahun lepas, kerajaan negeri kini memberikan fokus kepada usaha melaksanakan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian tersebut. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, usaha melaksanakan perkara yang telah dipersetujui tetap diteruskan walaupun sedikit terhalang akibat pandemik COVID-19. Antara perkara yang telah dipersetujui termasuk membenarkan Petroleum Sarawak Berhad Petros mengurus, mengawal dan menjalankan semua operasi petroleum berkaitan penerokaan, eksploitasi mendapatkan perolehan petroleum di daratan Sarawak. Pada masa sama, mempunyai penyertaan ekuiti dalam penerokaan dan pengeluaran petroleum bersama Petronas di laut. Walaupun dalam keadaan sekarang ini, segala usaha-usaha kita, komiti-komiti yang telah ditubuhkan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri rundingan akan diteruskan bagi terus memperjuangkan hak negeri Sarawak dan mengembalikan hak-hak kita yang belum kita selesaikan. Sementara itu, menyentuh mengenai COVID-19, kata Hasidah, kerajaan negeri sentiasa memantau COVID-19 dengan lebih serius. Pelbagai tindakan akan dilaksanakan untuk memastikan ia dapat dikawal. Dan pusat-pusat kuarantin pun dibuka dan dekat airport pun dijaga supaya siapa yang masuk mesti dari luar negeri Sarawak dikuarantinkan. Dan semua tindakan-tindakan untuk memastikan penularan ini dikawal telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Ini pihak SDMC memang fokus untuk pastikan penularan COVID ini dapat terkawal dengan jayanya di negeri Sarawak. Bertujuan memudahkan urusan para pelajar menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, sebanyak 305 unit tablet telah diserahkan kepada 3 buah sekolah di kawasan Dun Layar untuk kegunaan murid tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Gerald Rentap Jabu, sumbangan itu bertujuan memastikan semua pelajar berupaya menikmati kemudahan pembelajaran berasaskan teknologi. Ketiga-tiga sekolah berkenaan adalah SMK Datuk Patinggi Kedit, SMK Ulu Layar dan SMK St. Augustine. Dengan adanya kemudahan ini, kata Gerald, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kewangan ibu bapa pada masa sama melonjakkan prestasi akademik murid-murid di kawasannya. Sarawak mencatatkan angka kematian harian tertinggi, iaitu 4 kes melibatkan jangkitan COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 48 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, keempat-empat kes merupakan lelaki tempatan berusia antara 60 hingga 95 tahun dan meninggal di Hospital Sibu. Sejumlah 178 kes baru COVID-19 dikesan di seluruh Sarawak dengan 67 kes di Sibu, Bintulu 24, Dalat 23, Kanawit 21, Kapit 10, Miri 6, Song 5 dan Samarahan 5. Manakala Kuching 3, Matu 3, Selangau 3, Sebauh 2, Beluru 2, Sarikis 1, Bau 1, Subis 1, Julau 1 dan Lawas 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 5,272 kes. JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 178 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada Jumaat dari Hospital Sibu 111, Hospital Umum Sarawak 21, Hospital Miri 19, Hospital Bintulu 13, Hospital Sarikis 10 dan PKRC di Hospital Kapit 4. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 3,445 orang di Sarawak.
Sementara itu, 2 kluster baru jangkitan COVID-19 diisytiharkan di Sarawak pada Jumaat, iaitu kluster Sebangkoi di daerah Sri Aman dan kluster Junheng di daerah Bintulu. Secara keseluruhan, Malaysia merekodkan sebanyak 3,391 kes baharu COVID-19 pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di negara ini mencecah 234,874 kes. Daripada 3,391 kes positif, 3,387 merupakan kes tempatan, manakala 4 lagi adalah kes import. Manakala jumlah kes kematian pula adalah sebanyak 19 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian kini ialah sebanyak 845 kes. Jumlah kes aktif COVID-19 pula adalah sebanyak 48,751 kes dengan 310 menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 134 menerima bantuan alat pernafasan. Sebanyak 3,392 kes sembuh dicatat, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh ialah sebanyak 185,278 kes. Kita bertemu kembali. Seterusnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu hubungan kerjasama Kuala Lumpur Jakarta dipertingkatkan lagi ke peringkat yang strategik dan komprehensif. Beliau yakin peningkatan hubungan dua hala itu akan membolehkan kedua-dua negara mengoptimumkan kerjasama yang sudah terjalin sekian lama, terutamanya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Hasil daripada perbincangan kami yang saya kira cukup bermanfaat pada hari ini, saya berpendapat sudah sampai masanya bagi hubungan kerjasama Malaysia dan Indonesia dipertingkatkan lagi ke peringkat yang strategik. Sehubungan itu kami telah memberi mandat kepada kedua-dua Menteri Luar untuk mengenal pasti bidang-bidang strategik yang boleh diberikan keutamaan. Muhyiddin yang dalam rangka lawatan rasmi ke Indonesia turut berpuas hati terhadap hubungan dua hala yang bertambah kukuh di setiap peringkat. Usaha juga akan dipergiatkan untuk merangsang semula perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara dalam tempoh pandemik COVID-19. Perbincangan awal telah pun dimulakan di peringkat kerja dan saya juga berharap kedua-dua pihak akan dapat menggiatkan lagi rundingan bagi memperincikan Standard Operating Procedure SOP untuk pelaksanaan Reciprocal Green Lane Scheme tersebut ini. Sementara itu, berhubung kempen anti minyak sawit yang dijalankan terutamanya di Eropah, Australia dan Oceania, Muhyiddin berkata Indonesia dan Malaysia akan terus bekerjasama dalam berhadapan dengan isu diskriminasi tersebut. Dan inilah bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit terutamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta berkebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan juga di Indonesia. Menyentuh mengenai isu Myanmar, Muhyiddin berkata Kuala Lumpur dan Jakarta memandang serius keadaan politik semasa di negara itu yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sehubungan itu saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam lagi. Sebanyak 16 jenis barangan disenaraikan sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2021 yang berkuat kuasa dari 8 hingga 16 Februari ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, kategori barangan harga terkawal terdiri daripada ayam, telur ayam, sayuran dan hasil laut. Walaupun perayaan Tahun Baru Cina tahun ini disambut secara sederhana mengikut prosedur operasi standard, kata Nanta permintaan terhadap barangan semasa perayaan tetap ada dan dijangka meningkat. Harga maksimum pengeluar, borong dan runcit yang ditentukan adalah bersesuaian dengan tren harga semasa dan semasa menjelangnya hari perayaan.
Pelaksanaan skim itu tertakluk kepada peruntukan Akta Kawalan Harga dan Enti Pencatutan 2011 melalui Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Enti Pencatutan Mekanisme untuk Menentukan Keuntungan Tinggi yang Tidak Munasabah 2018. Baik, itu saja laporan ringkas TVS daripada saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.